Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saat Cep nak pergi cari benda dan sikit. Apapun, terima kasih dan juga selamat pagi, selamat berhari Sabtu. Hari ni seperti mana yang Cep janjikan, kita akan ada satu live yang sangat istimewa, iaitu Cik nak ajak apa macam mana untuk berprotokol di ketika keadaan di mana kita sekiranya dijemput ataupun kita nak menghosting acara-acara makan-makan, di mana benda ni bukan saja untuk kebaikan Cik juga, tapi juga kebaikan untuk apa semua. Manalah tahu kod satu hari nanti, okey, kod satu hari nanti mereka-mereka yang berada di dalam golongan B40, M40 akan menjadi dengan keizinan Allah Ta'ala kumpulan T20 ke atas ataupun OTT, over the top T20, dengan limpahan rezeki. Macam mana apa duk tengok aku punya apa nama tu IG story tadi, macam mana dulu masa aku muda-muda, mula-mula aku nak pada ITM dulu. Masa tu bukan MB40 dah, itu namanya fakir miskin. Bapak tak bagi duit apa semua, hang dah pandai, hang dah dapat ijazah dalam tu. Aku dah hantar hampir belajar dekat ITM ketika itu. Sekarang UiTM, kerajaan dah ajak hang macam-macam. Lepas hang grad tu, hang pandai-pandai lah cari duit sendiri. Dan Cik pernah menumpang di rumah orang, menjahit manik, membuat perniagaan sendiri-sendiri, kecil-kecil, jual jahit baju kurung, baju kebaya, jahit manik dalam keadaan berada di dalam rumah orang, menumpang ketika itu. Sahabat Cik Zurilawati Kuzaifah yang rasanya dah dekat 30 tahun lebih lah benda tu. Dan pada masa itu pun Cik memang dah ada taste orang kaya ni, nak tu nak ni. Tapi oleh kerana doa dan juga kesabaran yang ada ketika itu, maka Cik, orang kata tu, akulah boleh sampai ke tahap ini berkat usaha, tawakal, doa dan juga peramatan kita terhadap bidang-bidang yang kita nak ceburi. Okey, baik. Jadi kita akan mula seterusnya. Jadi minta hampa dapat mendapat ilmu ini dengan begitu baik, kerana ilmu ni boleh diguna pakai. Mungkin ialah apa sajalah kod anak menantu hampa besok ni menikah dengan orang kaya ke, ataupun laki hampa naik pangkat daripada askar biasa naik kepada general ke apa ke, nak jadi nak ada makan makanan beradab dengan pihak-pihak istana dan sebagainya, ataupun tuan-tuan rumah yang selama ni duk salah hidang ke orang ke, anak-anak dara yang nak menikah ke, student-student hotel catering management yang akan masuk belajar menyambungkan pengajian tinggi dan sebagainya. Jadi semua tu, mana-mana yang boleh ambil orang kata tu kebaikan daripada ilmu ini, silalah. Dan Cik halalkan, sebelum kita mula pun Cik dah halal, bismillahirrahmanirrahim, Cik halalkan ke hampa, buat tualah ke anak cucu hampa. Sebab aku belajar daripada lama benda ni, dan aku minat benda ni lama sangat. Jadi aku cuba pakai dan aku cukup-cukup bersyukur kerana apa yang aku minat dan sekarang aku tengah praktiskan, aku tengah amalikan. Jadi kepada hampa semua pun, tak tentu mungkin ilmu ni tak digunakan sekarang, tetapi mana tahu rezeki Allah Ta'ala bagi dan kita semua akan berada dalam satu kelompok yang sama, insya-Allah. Okey, saya akan pass benda ni kepada Faizo. Dia akan buat hands free sebab tangan Cik nak guna banyak benda. Okey, ya, nanti set. Alright. Baik, okey, makanan berada ataupun protokol ketika kita berada di meja makan ataupun ketika kita nak memberi orang makan adalah penting. Selain pada itu, dia ada 3 kelompok di sini. Orang yang mai makan, orang yang nak host acara penghidangan makanan, dan orang yang nak mengidang pun sekali. Jadi aku akan pukul sama sekali terus supaya hampa dapat tahu semua. Mungkin hampa berada di pihak ini, di pihak itu dan di pihak yang lagi satu. 3 pihak. Yang nak beridang, yang nak makan dan tuan rumah tu sendiri. Okey? Kalau hampa tak ada butler, kalau tak ada apa staff-staff yang boleh membantu dalam acara ini. Baik.
Sekarang ni di atas meja, selalunya memanglah orang makan atas meja lah, orang tak makan atas lantai. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, dulu dia pemakaian dalam talam. Okey, duduk berlutut, angkat teguni, lepas tu duduk makan ramai-ramai. Itu sunnah Nabi. Okey, jadi banyak lagi sunnah-sunnah yang kita boleh ikut kalau kita tak mau ikut sunnah tu. Itu salah satu sunnahnya. Okey, tapi ini adalah satu perundangan universal, di mana semua orang ikut. Bila semua orang ikut, dia semua orang dapat bercakap dalam satu frekuensi yang sama. Baik, di depan cik of course ada meja. Okey, bila ada meja. Dan kadang-kadang apa mesti risau tanya ataupun Datuk, apa tugasnya placemat dan apa tugasnya sapra? Okey, sapra tu tudung meja yang besar tu lah. Okey, baik, placemat ini namanya placemat. Okey, placemat, P-L-A-C-E-M-A-T, placemat. Ada macam-macam jenis placemat, ada yang lagu ni, ada yang lagu ni, ada yang tikar, ada dan sebagainya. Okey, sekiranya kita nak menggunakan placemat, pastikan meja kita tidak beralas. Okey, jangan hampa bawa alas, lepas tu hampa pakai placemat lagi kat atas. Salah. Okey, placemat sekiranya meja itu dogoi macam ni, tak ada alas, jadi kita gunakan placemat. Okey, ini ataupun ini. Okey, jadi untuk tidak mencalakkan meja cik yang berkilat macam muka aku ni, maka cik akan menggunakan sapra ataupun alas meja. Okey, alas meja. Baik, ini adalah alas meja. Sapra lah kita pakai, tudung meja. Okey, ni adalah tudung meja. Cantik kan? Dia ada lace tepi ni. Okey, so tudung meja ni kita akan tudung meja. Kita akan tudung meja lah, bukan tudung kepala hampa. Tudung kepala hampa ada asing. Ini tudung meja. Mana kata meja pun malu nak tunjuk dia punya aurat, apatah lagi manusia pun kena tudung kepala lah juga. Okey, jadi aku akan lipat supaya dia tak lari sikit kat sini. Kita tunjuk suku saja meja ni. Okey, kita tunjuk suku saja meja. Baik, ni sebab aku buat melintang. Kalau aku nak buat melintang pun bagi juga, sebab ada benda yang aku nak tunjuk kat hampa, supaya hampa tahu macam mana nak buat tudung meja ni. Okey, baik. Okey, katalah ini tudung meja. Okey, ni tudung meja. Dan ini adalah hujung meja. Saya kena bubuh ni supaya dia tak lari. Okey, ini tudung meja, ini meja. Okey, apabila kita membuat selalunya formal lah. Kalau kita letak tudung meja, maksudnya benda tu formal. Malam ke, lunch ke, okey. Dan kalau breakfast ke, tea, jarang orang pakai tudung meja. Orang pakai placemat saja. Okey, so bila kita bubuh tudung meja, kerusi punya hujung tu, hujung kerusi tu, bila sebelum orang mai nak masuk makan tu, kerusi tu tak boleh jump daripada meja lagu ni. Kerusi tu tak boleh masuk macam ni. Tak boleh. Hujung kerusi tersebut dia brush. Brush maksudnya dia seneri. Okey, dia brush dekat sikit saja macam tu. Ini benda yang paling pertama sekali kalau hampa nak susun meja. Ada tudung meja. Jom kerusi tu sedang elok begini sahaja. Tidak terlampau dalam, tidak juga tidak bersentuhan. Jadi dia kena sentuh sikit saja lagu ni. So dia nampak cantik meja tu, supaya meja tu nampak kembang dan besar. Okay. Bila kita dah buat tudung meja, bila kita dah buat tudung meja lagu ni, mana kata kita boleh start buat plating pinggan apa semua. Okey, ini cik habaq untuk konteks dinner dulu. Okey, sebab dinner yang paling rumit, ada macam mak nenek tu lah, ni lah, hapalah. Okey, jadi sebelum tu, katalah hampa ni sebagai seorang tetamu. Okey, tetamu. Tunggu sat. Hampa tunggu sat kat situ. Bila hampa nak jadi tetamu, orang panggil, ya, pergi di rumah, makan malam, hampa janganlah duk bawa beg besar-besar lagu ni. Okey, tak kena. Walaupun hampa ada beg tu banyak, walaupun benda beg ni tengah in, walaupun semua orang tengah beli, siapa beli dialah kaya dan sebagainya, jangan bawa beg besar pergi rumah orang untuk dinner. Tak kena, tak sesuai. Okey? Nak buang mana beg ni kalau dah buat besar-besar macam ni? Junjung atas kepala, kepit celah ketiak, sangkut dekat mana? Tak boleh. Jadi hampa kalau nak pi berjalan rumah orang, kalau orang tu ajak hampa makan, bawalah beg kecil-kecil saja. Okey? Yang comel-comel ni, yang comel-comel macam ni. Jadi sebab apa?
kalau hampa dah pergi rumah orang, bawa beg kecil tu, benda yang pertama sekali yang hampa kena buat ialah handbag tersebut sama ada diletakkan di belakang kerusi dan kita kena duduk tegak lagu ni, straight. Okey, dagu kita tu kena parallel dengan meja. Okey, jangan duduk melangut macam ni, nanti orang nampak macam apa dia ni gila ke? Ataupun jangan duduk tunduk macam ni, tak boleh. Orang nampak macam kita tak ada self confidence. So level dagu kena sama dengan meja dan belakang kena straight. Okey, dan kalau tak boleh pun, kalau bubuh di bawah, kalau tak selesa lah, kena bubuh di bawah kerusi. Bukan kiri kanan kerusi, bukan kiri bukan kanan, di bawah, supaya nanti bila orang nak serve makanan, mereka tak terlanggap beg kita. Ataupun kadang-kadang ada yang tempat cangkuk beg kat situ pun boleh juga, tapi lebih baik diletakkan di bawah kerusi. Faham tak? Okey, baik. Dan ni saya nak tunjuk. Ikut aku. Tengok belakang tak apa. Kita nak pergi kepada dinner dulu ya. Kita akan pergi kepada dinner dulu, iaitu ini. Right. Sini kita tengok ada beberapa set pinggan ataupun jenis-jenis pinggan yang kita nak buat setting. Okey. Dan aku bercakap ni adalah daripada segi untuk servis, kita ada dua jenis. Satu orang kita panggil silver service, iaitu di mana ada butler. Butler yang akan suar makanan tu. Dia suar, kita ambil. Okey, ataupun disebut sebagai French style. Dia suar, kita ambil, kita bawa dalam pinggan kita. Okey, itu namanya butler service. Okey. Kalau waiter service, dia akan terus letak di atas meja kita. Faham tak? Okey? Baik. Dan ni kita ada beberapa pinggan. Ini yang pinggan besar ni, okey, pinggan besar ni lepiak, namanya show plate. Okey? Ni bukan pinggan makan nasi, tahu cek? Tak. Ini namanya show plate, diletakkan di sini. Okey? Macam mana jarak kita nak tahu benda tu diletakkan macam mana? Kita ambil ibu jari kita. Ni tempat bengkok ni, knuckle ni, di hujung meja. Lepas tu di hujung ibu jari itu adalah measurement untuk kita tengok jauh daripada pinggan ni dengan ujung meja. Pastikan kalau pinggan itu berbunga sebegini, bunga itu menghadap ke hadapan kita. Jangan duk buh lagu ni, jangan duk buh lagu ni, jangan duk buh lagu ni, tapi kena straight. Okey, macam ni. Tak satu ibu jari, itu hujung dia. Okey. Ini adalah show plate. Okey, di atas show plate kita ada apa? Kita ada main plate. Main plate diletakkan di atas show plate. Jadi bila kita masuk rumah seseorang itu ataupun di hotel, kita akan lihat benda ni. 1, 2. 1, 2. Ini adalah pinggan main course. Maksudnya hidangan utamanya. Okey, di sini. Right. Lepas tu kita ada apa? Kita ada side plate. Okey, side plate. Side plate ni untuk kita letak roti. Roti ban kecil-kecil. Kadang-kadang soft roll, roti lembut, kadang-kadang roti keras dan sebagainya, diletakkan di bahagian kiri kita. Di bahagian kiri. Hampa tengok mungkin terbalik ni bahagian kiri. Kan? Hampa tengok terbalik kan? Di bahagian kiri. So kita ada 1, 2, 3. Okey. Lepas tu hampa akan tengok ada benda satu lagi piring di bahagian sini. Okey, di bahagian sini. Yang ini adalah piring untuk mereka letak mentega, butter. Bukan plantar, bukan margarin. Butter diletakkan di sini dan di sini. Okey? Okey, so ini benda yang kita akan masuk, kita akan lihat ada banyak-banyak macam ni. Okey. Lagi kita ada apa? Kadang-kadang, ya, kadang-kadang tuan rumah juga akan terus meletakkan sup di atas. Pinggan sup. Okey? Di atas begini. Masa kita mula-mula masuk, kita akan nampak macam ni. Sup macam ni. Okey? Okey, so dah ada 3, 4, 5. Alright, lepas tu apa lagi? Lepas tu kita nak tengok, apa nak tengok aku punya sudu garpu punya collection. Ini baru salah satu kotaknya lah. Banyak kotak-kotak lain lagi. Okey. Ini
Alright, so ini adalah set sudu garfu, cara pemakanan orang-orang Eropah, bukan Melayu. Okay? Sebab apa aku kata bukan Melayu? Sebab di dalam set makanan orang-orang Eropah, dia tak ada camca nasi. Sebab mereka tak makan nasi. Mereka tak makan nasi, kita yang makan nasi. Okay, lah ni aku nak tunjuk sini, main dekat sini pun tak apa. Kalau kita lihat di sini, kita ada berbagai-bagai sudu. Mampulah hampa kalau dapat function piece ni. Tak tahulah nak makan mana satu, nak guna mana satu dan sebagainya. Okey, tak apa. Pelan-pelan kita belajar. Okey, pelan-pelan kita belajar. Okey, yang paling penting sekali, apabila kita nak makan sesuatu benda itu, kita kena makan daripada luar. Okey, sudu yang paling hujung keluar, yang paling hujung keluar. Lepas tu kita guna ke dalam dan ke dalam. Okey. Kalau macam ni, katalah selalunya dalam hidangan Eropah ni, dia ada entree ataupun appetizer. Maksudnya kadang-kadang macam salad ke, ataupun benda kecil-kecil pelik-pelik tu lah, yang aku pusing tak lalu nak makan. Lepas tu dia ada sup. Lepas tu dia ada main course. Lepas tu dia ada dessert. So 4. Okey, sekarang ni kita nak ambil. Okey, kalau kata salad ataupun benda-benda yang pelik-pelik tu lah, ini dia punya pisau dia. Nampak tak? Ada perbezaan antara pisau besar dengan pisau kecil. Okey, pisau besar, pisau kecil. Pisau besar untuk main dish, pisau kecil untuk entree ataupun appetizer. So ini dia punya pisau. So kita tak dekat luar sekali. Okey. So bila ada pisau, kena ada apa? Garpu. Kita kena ada garpu. Jadi garpu yang kita nak pakai di sini adalah garpu yang kecil sikit. Okay. Jadi ada pisau, ada garpu. Okay, make sure satu jari. So ini adalah yang paling luak sekali. Lepas tu bila kita dah habis, bila kita dah susun macam ni, apa next course dia? Itu tuan rumah akan beritahu melalui garpu dia. Kalau kita nak tahu, kita tengok menu card dia, ataupun kita tengok, berapa camca garpu dia ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada 4. Okey. So lah ni, bila ada bubuh salad punya pisau dengan garpu, kita kena bubuh pula sup. Okey. Yang ni sup. Nah. Okey. Mana kata bila kita duduk di sini, kita tahu, okey. First, aku ada something yang kena makan dengan hujung ni. Lepas tu aku ada sup. Sebab sup nombor 2. Okey. Jadi sup kita tak makan dengan garpu. Makna kata sup tu hanya ada sudu dia saja. Lepas tu kita pergi ke main course dia. Okey, main course dia, katalah daging ke, ayam ke, apakah. Ada lagi satu. Sebab meja ni bulat, jadi kena naik turun sikit kan. Ada lagi satu pisau. Dan ada lagi satu garpu. Lagu tu. Faham tak? Okey. Dan ni kalau hampa tengok aku punya collection kat sini, yang ni adalah pisau ikan. Maksudnya ikan. Okey, sebabnya bila kita tengok ikan, dia ada lengkuk kat sini untuk buang tulang, dan ini dia punya pisau dia. Okey, katalah sebagai contoh, kita ada banyak lagi kita punya course dia. Makna kata di sini ada pisau ikan, di sini ada garpu ikan. Faham tak? Okey, baik. Lepas tu dah habis kata benda tu keadaan main course, kita ada dessert dia. Okey, dessert begini di atas, camca di bawah. Mana kata di sini akan pusing macam ni, di sini akan pusing di sini. Okey. Faham tak? Okey, so berapa kos kita ada yang kita kena makan? Kita ada salad 1, kita ada sup 2, kita ada ikan 3, kita ada daging 4. So 4 belah sini, 3 belah sini. Pasal apa sini 3, sini 4? Pasal sup tak ada garpu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dan kita ada dessert di atas yang disusun di sini macam tu. Faham ke tak? Okey? Baik. Lepas tu, apa lagi? Takkan makan saja. Mesti kita ada gelas-gelas,
sebagainya. Okey, sekarang ni aku nak tunjuk apa jenis gelas-gelas dia. Okey. Sekarang ni gelas selalunya kita kalau nak ikut, kita tak ada orang kata apa tu, kita tak minum wine lah, champagne apa semua, red wine, white wine apa semua tu tak payahlah sebab kita orang Melayu. Walaupun ada orang Melayu untuk minum, tak apalah, nanti lipalah. Okey. Baiklah, ni kita ada water goblet. Ini water goblet, maksudnya kita untuk letak air kosong. Okey, water goblet ada macam-macam jenis. Ini pun namanya water goblet. Okey. Ini pun namanya water goblet. Okey. Dan ini pun namanya water goblet juga. Water goblet ni selalunya mulut dia luas. Dia tak kecil. Bila kecil tu barulah dia white wine, red wine sebagainya. Tapi water goblet dia besar. Okey, lah ni kita nak pakai hak jenis kristal lah pula. Okey, kristal kita akan letak di sini. Ni orang Melayu lah, kristal. Okey. Lepas tu kita ada, sebab orang Melayu tak minum wine, makanya kita akan ada gelas, tall glass macam ni. Okey, ni namanya tall glass. Alright, kita bubuh di sini. Alright. Dan juga yang lain tu aku nak tunjuk berjenis-jenis tu, tak apalah, lain kali ya, bila kita cakap pasal benda lain kita baru cakap pasal tu. Okey. Di dalam ni juga, okey, kita ada water goblet selalunya di belakang sekali, di depan, di atas sekali. Dan tall glass ni akan berada dekat dengan kita. Ini boleh kita bubuh lah jus ke, air buah ke, apa nama, coke ke, soft drinks ke, apakah kita bubuh sini. Dan apabila sesuatu gelas itu mempunyai tapak kaki, maksud kata dia ada batang, dia ada ni. Okey. Kita tak payah bubuh coaster, sebabnya benda air tu tak akan meleleh sampai ke sini. Tetapi sekiranya kita ada gelas yang tak ada kaki, maka kita diperlukan menggunakan coaster. Ini nama dia coaster. Okey, ada macam-macam jenis. Ada yang kaca, ada yang apa, ada yang batu agit dan sebagainya. Jadi cik nak guna batu agit ni. Alright, so kita kena letak di bawah supaya perpeluhan coaster tersebut dia tak kena kita punya sapra. Dia ada lapik. Yang ni jangan sekali-kali lapik, salah. Ni dah macam hampa pakai kasut 2 kali. Okey, dia dah ada kasut, tak payah letak coaster. Yang ni tak ada kasut, kena letak coaster. Okey, baik. Lepas tu ada lagi yang saya nak tunjuk, iaitu salt and pepper. Akan berada di hadapan begini. Dan chili flakes mungkin ya di sini, dan juga nama. Alright, nanti side. Boleh kita takut salah. Okay, yang ni nak tunjuk side nak. Okey. Faham tak? Okey. So selalunya bila kita duduk dekat sini, dia akan ada napkin. Okey, napkin dia macam ni aku punya lah. Siap ada nama tempat siap lah. Mereka akan letak di atas pinggan begini. Dan nama ini akan diletakkan di hadapan kita supaya kita tahu bahawasanya ini tempat duduk kita. Okey. Napkin ada macam-macam jenis. Ada yang macam ni, ada yang macam ni dan sebagainya lah. Okey. Baik, tak apa. Jadi nak tunjuk dekat hampa semua, ya Allah, 8,000 dah. Sekiranya anda membuat satu acara di rumah, hampa panggil orang, lepas tu macam mana nak dudukkan orang tu? Macam aku ni meja 12 orang. Okey? Jadi of course, tuan rumah kena duduk di kepala meja. Tuan rumah. Kalau tuan rumah tu menikah, ada laki bini, laki duduk sini, bini duduk ujung sana. Okey? Opposite. Laki duduk sini, bini duduk sana. Macam aku bujang lapuk ni, laki sajalah, tak ada siapa-siapa. Akulah laki, akulah bini duduk di sini sebagai ketua. Okey, tuan rumah. Lepas tu, di mana di dalam kita punya orang kata apa tu, tetamu-tetamu kita mungkin ada yang orang kata apa tu paling VVIP lah, ataupun orang-orang yang tinggi pangkat dia, darjat ke apakah semua ke. Di mana orang tu nak duduk? Orang yang pertama, tetamu terhormat kita. Di mana? Di sebelah kanan aku. Sebelah kanan maksudnya sebelah bawah aku. Di situlah kerusi dia. Okey?
Tuan rumah, orang yang paling diraikan adalah kena duduk di sebelah kanan kerusi yang pertama. Kalau tuan rumah itu laki bini juga, okey, katalah aku laki, tuan rumah, orang yang paling katalah aku jemput siapalah kata menteri lah kata ataupun siapalah Tan Sri ke apa ke. Okey, katalah aku Datuk, okey, ada Tan Sri. Puan Sri yang duduk di sini. Puan Sri yang duduk sebelah aku. Okey? Tan Sri duduk mana? Tan Sri duduk sebelah kanan bini aku. Faham tak? Sebab apa? Memang itu cara dia. Caranya ialah jantan, perempuan, jantan, perempuan, jantan, perempuan, perempuan, jantan, perempuan, jantan. Jadi, kita akan selang-selang supaya semua orang duduk sama rata. Tak duduk kapa-kapa. Itu mengikut undang-undang lah. Okey, undang-undang makan tu. Dia faham? Okey? Okey, yang tu adalah tata cara duduk meletakkan tetamu kita supaya bercampur-campur. Jadi tak ada laki bini duduk sembang dua tu. Baik hampa tak payah mai rumah orang tu. Jadi kita kena pecah sembang, tanya apa khabar dan sebagainya. Dan kalau boleh pun sebagai tuan rumah, first ketika makanan itu mula dihantar, mula disediakan, hampa kena bersembang dengan orang kiri dulu. Okey? Daripada entree sampailah ke main course. Tiga jenis makanan bersembang orang kiri dulu. Tapi ni lawak lah. Tapi ni memang ada dalam akta makan beradab. Okey? Habis main course, bersembang pula dengan orang kanan. Jadi, mereka yang lain pun akan membuat benda yang sama. Jadi, semua orang akan bersembang antara satu sama lain. Faham ke tak? Silaturahim di meja makan. Okey? Baik. Faham? Okey. Lain bila hampa dah mula-mula masuk. Okey, dah mula-mula masuk, duduk, dah tengok, oh, tang mana ada nama aku, tang mana ada nama aku. Okey, dah ada, duduk dekat situ. Okey, duduk dekat situ, apa semua, tarik, duduk elok-elok. Belakang ni kena kedek, orang panggil kedek lah, kedek macam tu. Dagu kena sama dengan, parallel dengan, orang kata apa tu, meja makan. Duduk macam ni je, duduk macam ni. Okey? Segak ke aku ni, apa duduk tengok tu? Okey, duduk macam straight saja. Senyumlah sikit. Never ever letak siku di atas meja tunggu. Tak boleh. Okey? Siku jangan sekali-kali letak di atas meja. Sebabnya pasal apa? Ada sejarahnya dulu juga. Sebab apabila kita berbuat demikian dulu, orang dulu mereka buat meja, mereka sangkut letak macam tu je, sepapan kayu besar balak tu. So bila mereka letak elbow tu, meja tu terbalik. Sebab tak ada support, main letak macam tu je. Jadi benda tu diamalkan, dipraktikan sampailah ke lah ni. Dan lagi pun memang tak cantik bila kita buat lagu ni. Okey, selalunya elbow kita kalau tak ada armrest, okey, kita tak boleh letak dekat tangan ke armrest, kita bubuh dekat sini, dah rapatkan kedua-dua lengan kita di sini. Rapat tapi kepak. Bukan rapat macam tu. Bila rapat macam tu, ini jadi besar, tangkap gambar tak cantik. Jadi kena jauh sikit. Macam tu. Straight. Alright? Okey, bila dah duduk dah apa, kita nampak napkin ni kan, yang duduk atas meja ni. Napkin ni ada cara, macam-macam cara lah. Kalau hampa pergi dekat hotel, selalu dia pada buat burung lah, masjid lah, apalah, rimah tu, kipah lah, apalah, tak payah. Kampung semua tu. Yang penting hanya lipat saja begini. Ataupun kadang-kadang orang ada buat macam ni juga, di mana mereka ada napkin ring. Ni namanya napkin ring, macam-macam jenis lah. Cincin, pak sagi lah, bulat lah, apa semua. Kadang-kadang mereka ambil napkin macam tu, mereka buat macam ni, mereka angkat macam ni, dan mereka masukkan ring tersebut, dan mereka jentu macam ni. Pun ada juga di mana kelihatannya sebegini. Lagi kelas, daripada hampa duk lipat jadi bentuk love lah, gajah lah, zerapah lah, apalah, rimau lah, kipah lah. Kampung. Okey, buat macam ni saja. Tapi yang paling aku berkenan adalah lipatan sahaja. Apatah lagi bila ada monogram tuan rumah tersebut. Okey, duduk, dah apa, elok semua. Ambil napkin tersebut, bukakan napkin tersebut dan lipat dua. Lipat dua. Bila kita lipat dua, kalau ada monogram, make sure monogram tu di atas, bukanlah di bawah. Yang lipatan tu kena menghadap ke hampa, menghadap ke kita. Bukan yang ni menghadap ke kita, tetapi yang dilipat itu menghadap ke kita. Letak straight, tunggu makanan sampai. Okey.
Sekarang ni kita nak cerita pasal waiter service, bukan butler service. Okay, waiter. Waiter akan datang daripada sebelah kiri untuk serve makanan. Sebelah kiri untuk serve makanan dan sebelah kanan untuk buat clear pinggan tu. Faham? Okey. Katalah kita dah sampai macam ni. Okey, di dapur chef telah pun menyediakan, okey, hotel ke chef ke atau rumah kan, dia akan menyediakan salad. Katalah dia bawa salad ke smoked salmon ke apa benda ke di atas ni, dan waiter akan datang. Okey, waiter akan datang membawa makanan tersebut. Waiter tak boleh pegang macam ni. Jangan pegang ibu jari ke pinggan. Di sini. Okey? Di sini. Maka dia akan terus letak di sini. Dia akan kata, excuse me. Kita pun genjaklah sikit. Okey, bila waiter letak, di atas pinggan yang sedia ada ni, mana kata dah 3 lapis dah ni. Bukan, sorry. Mana kata, bila waiter akan sampai, dia akan clearkan dulu ni. Okey? Dia akan ambil pinggan ini dan dia akan letak pinggan ini di sini. Faham ah? Sebab apa tuan rumah buat macam tu? Sebab nak nampak cantik. Bila kita masuk dengan napkin dengan apa, jadi benda tu tinggi dan cantik. Kalau kita tak ada pinggan ni semua, jadi macam dogoi, tak lawa. So dia akan letakkan main plate dulu di atas show plate ini supaya benda tu nampak tinggi. Dan bila waiter datang untuk bagi kita dish yang pertama, lauk yang pertama, iaitu salad ke smoked salmon ke apa benda ke, dia akan letak dan dia akan ambil yang ini dahulu, excuse me madam, dan dia akan letakkan salad. Yang ni dia akan letakkan di dapur untuk diletakkan main dish kemudian. Okey, jadi kita dah dapat kita punya benda yang pertama, katalah salad smoked salmon lah. Okey, kita dapat sini. Tunggu sampai semua orang dapat, dan waiter tu akan bagi dekat orang yang paling senior sekali, orang tua, perempuan. Lepas tu baru dia bagi dekat jantan. Last kali baru serve dekat tuan rumah. Okay, tuan rumah always last. Okay, jadi bila dah serve apa semua, jadi tuan rumah kata, okay, silakan, please. Jadi barulah kita semua, orang ni semua pembetul apa semua, duduk macam ni. Dan benda yang kita kena ambil, bila kita nampak salad ni, jangan takut. Hampa tengok, ya Allah, banyak macam garpu ni, macam mana aku ni satu kena ambil ni? Tak, okay. Macam aku ajak tadi, ambil yang paling luas sekali. Okay, yang paling luas sekali. Alright, nampak tak? Okay. Dan waiter pun, kalau kata, tak apa, yang tu aku cerita kemudian. Kita ambil yang paling luas sekali. Mana kata? Ini. So, kita akan makan. Okay, kita akan makan. Kadang-kadang ada orang tangan kidai, macam aku ni. Kadang-kadang aku macam tak selesa macam ni, dan aku lebih selesa macam ni. Silakan. Okey, silakan. Tidak mengapa sebab kita kidai. Kita bukan orang kanan macam orang biasa. Walaupun meja tersebut meletakkan sebegini. Okey? Jadi tak apa, aku akan pretend kata aku orang kanan. Jadi aku akan ambil dan aku akan begini. Alright? Okey, kadang-kadang kalau dekat European yang lain, ada hampa nampak benda tu kadang-kadang garpu dia ternaik ke atas. Okey? Kadang-kadang hampa nampak ada garpu dia ke bawah. Ke bawah semua. Okey. Ke bawah tu zaman dulu. Apabila zaman dulu hampa tak lah segala raja-raja semua kan dia pakai yang depa dulu kan macam cekak kat sini, lepas tu ada lace lah apa semua. Jadi takut benda tu tercangkuk dengan sudu, makanya dulu diletakkan begini. Tapi sekarang kita tak pakai dah segala rupa-rupa tu. Tapi ada juga orang perempuan lah ni dengan apa mak nenek dengan segala kat tangan macam tu semua ada juga. Tapi janganlah sampai tersangkut. Okey. Baiklah ni, ambil dan kita akan makan begini. Cara pegang macam ni, kita pegang garpu yang telunjuk ni, kita buat tekan dekat belakang ni. Okey? Bukan macam ni. Selalunya di begini, dan pisau pun sama, telunjuk ni digunakan begini. Kita ambil, kita potong sikit-sikit dan kita makan. Okey? Jangan sampai benda tu potong kecil-kecil, potong kecil-kecil, potong kecil-kecil, dah potong semua, baru makan. Tak. Nak makan, baru potong satu per satu. Okey? Dan kalau kita lengoh nak pegang, jangan sekali-kali letak tangan di meja juga macam ni. Tak boleh. Semua kena jauh daripada meja. Potong. Nampak tak? Cunggitkan sikit di sini. Yang ni potong. Bila dah potong, kalau tak mau pegang pisau ni, jangan, makanlah. Makan. Awak tak ambil, tambah-tambah.
Mana? Tak boleh. Kita jangan pegang sambil bersembang cakap macam tu. Makan, aku kata jangan duk segan. Ada banyak lagi tanda pok tu. Banyak lagi. Tak lama lagi buta semua segala tetamu. Hampa pakat-pakat kena cucuk dengan garpu. Tak boleh nak bercakap apapun. Okey, kalau kata hampa tengah makan macam tu, tak mau pegang ni, letak di bahagian atas meja. Makan jangan bagi bunyi. Walaupun sedap macam mana pun, jangan. Mulut masa ada tengah makan, jangan bersembang dengan orang. Sedap tak? Masin sangat kau buat tadi. Tak kan? Aku memang suka makan masin. Tak usah duk bersembang. Makan dulu. Dah habis apa semua, letak. Lepas tu baru sembang. How was it? How was the meal? Lovely, lovely, lovely. Macam tu tak apa. Okay? Dan apabila begini, kalau kameraman boleh touch ni, apabila kita tengah makan dan kita nak bersembang, kita letak lagu ni. Okay, kita letak lagu ni. Dia mengangkang macam tu. Never cross. Never like this. Tak boleh. Kita letak macam ni. Makna kata bila waiter ataupun butler tengok, dia tahu kata kita tak habis lagi. Okay, dia tak akan main, tak akan angkat. Sebabnya dia tahu ini maksudnya kita tak makan tak habis lagi. Kita nak rehat sat, kita nak break sat, kita nak bersembang sat. Okay, lepas tu dah habis bersembang, sambung balik. Lepas tu letak yang ni. Nyam, 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 nyam. Faham tak? Okey. Apabila kita dah makan, dah apa? Okey, of course lah kita nak kena minum air. Okey, minum air. Gelas semua sebelah kanan. Jangan duk pergi ambil gelas orang sebelah kiri. Kita check dia dah minum, dia dah apa, dia dah ada COVID ke apa semua. Hampa semua pergi makan. Tak boleh. Gelas semua di sebelah kanan kita. Okey, dan bila kita nak pegang tall gelas ni, of course kita pegang lagu ni. Okey, jangan kita pegang lagu ni. Jangan kita pegang lagu ni. Tak boleh, salah. Pegang tang hujung-hujung saja. Minum. Letak. Jangan minum. Amboi dahaganya. Tuan rumah ni letak Ajinomoto punya lah banyak. Jangan. Minum sikit-sikit. Dahaga lagu mana pun, minum sikit, letak. Okey? Dan selanglah mungkin dengan ayat kosong ke. Kosong pun jangan pegang lagu ni. Tak boleh. Jangan pegang di mulut. Tak boleh. Pegang di sini. Di tangkai dia. Okey? Kalau ayat kosong, di tangkainya lah. Kalau kata wine tu, mungkinlah apa boleh pegang lagu ni. Okey, tapi kat ayat kosong sini. Panggil ayat ni water. Jangan duk jadi kampung panggil. Kita have some more sky juice please. Sky juice kepala otak apa? Sky juice tu ayat hujan. Minta water saja. Water please. Macam tu. Tapi selalunya, butler akan nampak kalau korang, dia terus akan tuang. Cara-cara butler nak tuang pun, segilah kita sebut pasal ada butler. Okay? Dah habis benda ni. Jadi bila dah habis macam mana hampa nak buat? Nak tunjuk kata hampa dah habis makan, orang kena clear plate ni. Mas ni, lagu ni. Kita kena samakan pisau dengan garpu bersebelahan, menghadap ke atas garpu ini. Pukul 4 dan 11. Okey, pukul 4 dan 11. Mana kata butler dan waiter tahu kata benda ni dah boleh angkat. So dia akan angkat dengan ini sekali. Alright, so kita akan letak ke tepi. Penat yang bercakap. Baik. Jadi bila kita letak ke tepi macam ni, kita pun okey lah, tengah tunggu tu kita pun bersembang dengan orang kiri. Kan katanya nak sembang kiri kanan pun tak apalah. Tapi bersembang, jangan duduk sengak saja. Handphone ke, apa phone ke, tak boleh ada di atas meja langsung. Sebab itu merupakan benda-benda yang korang ajak. Okey, korang ajak. Apatah lagi bermain-main handphone. Alright, itu dia. Baik, ni kita dah tinggal sikit lah kan. Sebab satu dah angkat pi. Okey, katalah nombor 2 ni selalunya orang dibagi sup. Okey, sebab itulah ada piring kat tepi ni. Untuk kita, dia apa, waiter letakkan roti kat atas tu. Bila sup, barulah mereka akan serve roti. Butter memang siap-siap ada atas meja dah kita. Okey, mereka akan bawa butter kat sini. Alright. Oh, Sat nak pergi ambil. Apa nama? Pisau butter. Aku lupa letak. Alright, so kita ada pisau butter. Pisau butter pun asing, okey? Asing. Baik. Jadi, bila mereka nak berkelok sup, mana kata selalunya sup akan makan dengan roti, okey, dan mentega. Okey, so mereka akan buat mai sup dulu, okey. Mereka akan buat mai sup, mereka akan letak lagu ni. Sup.
Okey, dan mereka akan serve roti, mereka akan letak sini, mereka tertanyalah kita nak hard roll ke, ada orang suka makan roti keras, ada orang suka makan roti lembut, tapi gardenia orang tak pernah serve lah. Yang tu dapur punya roti, ini dinner punya roti. So mereka akan tak sini, butter akan dah siap-siap kat situ, makan sup nombor 2. Okey, sup nombor 2 makna kata kita kena ada nombor 2 pula. Tadi lah kan. Okey, so kita makan sup. Okay. Cara nak makan sup pun ada cara dia. Selalunya kalau ada roti, hampa akan ambil roti tu. Jangan roti tu ambil sebiji tu, ambil bertiga sapu macam nak pergi bawa bekal, nak pergi sekolah tu. Tak boleh. Okey, apa yang hampa kena buat? Ambil roti tu, koyakkan roti tu, ambil butter, sapu dan makan. Okey. Lepas tu ada juga orang suka cicah roti tu dengan sup. Kalau French onion soup, kalau mushroom soup, tomato soup ke apakah, yang boleh hampa buat ialah koyakkan roti tersebut. Jangan pegang roti tu cicah dalam ni, tak boleh. Okey? Koyak roti tu, letakkan roti di dalam mangkuk, lepas tu menggunakan sudu kau roti tu dan makan. Cara nak makan sup bukannya macam ni. Bukannya macam ni, tetapi macam ini. Macam ini. Faham tak? Okey, sambil-sambil tu makan roti, bubur butter, makan. Kalau nak cicah, tok dalam tu, lepas tu ambil sudu macam ini, lepas tu makan. Jangan berkeluar bunyi. Tak boleh. Okey? Kalau ikut Jepun, Korea memang lagi berbunyi lagi elok. Tapi untuk kita yang tempat lain ni, jangan berbunyilah, tak elok. Okey, baik. Jadi tegakkan sikit. Okey, janganlah. Walaupun cara buat ni betul, tapi ni posture dah ke mana? Kena tegakkan. Sikit saja condong, tegakkan begitu. Okey? Kalau kata sup tu terlampau sedap dah hampa tak boleh nak sampai habis. Gramnya sedapnya. Dibolehkan angkat sedikit pinggan ini untuk kita perhabiskan sup tu. Kerana tuan rumah amat suka melihat kita suka dia punya hidangan. Dan jangan tiup. Tak boleh juga. Okey, kalau kata sup tu hangat, biar sat. Makan roti tu dulu. Kalau dah temperature okey, baru kita makan. Kadang-kadang ada sup hangat, kadang-kadang ada sup sejuk. Sup sejuk pun kadang-kadang sedap juga. Okey, macam tu. Jadi selalunya bila kita makan time sup ni, berlemuih dari sikit mulut. Tang sini ada, tang sini ada. Jadi itulah gunanya kita punya napkin. Napkin pun hampa jangan ambil napkin tu pedap begini ataupun gelas. Tak boleh. Ambil setengah ni, ambil bahagian hujung ni, tengah, dan kemudian didapkan sikit. Letak balik macam tu. Okey? Jadi dah habis sup dah habis sup. Macam biasa juga kita kena bubuh pukul 4 juga. Alright, apa dia? 15 minit dah? Tinggal lagi 15 minit? Dah 45 minit cakap? Betul ke? Tahu nombor 2 ni? Allahu Akbar. Okey, waiter. Please pick up my soup plate, please. Okey, waiter pun ambil, angkatlah lagu ni. Dah? Okey, lepas tu kita ada main dish. Dah habis sup, kita ada main dish. Boh yang nombor 3 pula. Yang ni tak angkat ya, ni tak angkat tau. Yang ni boh saja. Okay, that means kita ada, kalau kat sini kita ada fish lah, fish dengan stick. Jadi fish dengan stick punya fork. Okay, kalau fish dengan stick pun macam tu juga, gelak-gelak, makan ngak-ngak. Kalau kata kita punya stick pun macam tu lah juga, makan. Okay, jadi kita akan bubuh pukul 4:11 ni. Dah siap. Okey, di sini apabila banyak lagi nak kena habaq depa yang buta perut ni semua. Aduh, macam mana ni? Okey, lepas tu kalau kata main dish macam ni, jangan bila hampa duduk-duduk tu, okey, duduk-duduk tu, kalau kita ada salt pepper kan, macam Mak Saleh tak macam kita, depa tok. Kita tomeh rasa sedap tak sedap, rasa sedap. Depa tak. Depa masak sebagai satu perasaan yang umum. Mana kata kalau hampa rasa tak masin ke, tak pedas ke, hampa kena pakai salt and pepper. Okey? Jadi sebelum katalah orang tu letak makanan main dish, kita kena makan dulu. Jangan sibuk orang letak. Oh, ambil lah tu. Oh, cuk. Tu betul.
Tak boleh. Ini salt and pepper. Okay. Salt satu lubang, pepper 3 lubang. Jangan pula apa, mana satu salt rasa pula. Tak payah. Hampa boleh tahu daripada lubang itu. 1 lubang salt, 3 lubang pepper. Okay. Dan benda ni, bila kita duduk, katalah meja aku ni panjang kan. Kalau kata belah dekat aku ni tak ada salt pepper. Ada 2 set je, sini dengan sana aku tak sampai. Jadi, aku kena minta, excuse me, can you please pass me the salt and pepper please? Bila nak pass, hampa kena pass kedua-duanya sekali. Kerana benda ni, dia tak duk cerai lah, dia tak tunggal. Dia kena main berpasang-pasang. So, bila nak pass ke orang tu, kena pass sekali dua-dua. Jangan duk pass apa mau apa, lada kah, garam kah apa? Dua-dua, tak payah tanya. So, kena pass benda ni ke sini. Dan orang yang duduk di hujung tu, tak boleh mangkit. Tak boleh mangkit. Tak boleh. Kata nak ambil tu tak boleh. Apa yang hampa kena buat, kena minta dekat orang yang berdekatan. Dan orang yang berdekatan pun kena tanya, tengok juga. Do you want to have some salt and pepper? Faham tak? Okay. Bila kita dah try makan, barulah kita rasa macam, okay, kurang masin ke apa, kita minta, kita bubuh sikit. Okay, dah. Okay, lepas tu kita habis. Habis? Okay, so main dish dah habis. Bubuhkan dua-dua ni sekali begini. Alright, dan waiter ataupun butler akan angkat. Bila waiter dan butler angkat ketika ini, maksudnya lepas ni dessert. Okay, mana kata mereka akan angkat sekali dengan show plate. Okay, mereka akan sekali dengan show plate. Mereka akan angkat juga dengan butter plate dan butter dish. Okay, tapi waiter tak buat lah lagu ni. Tak boleh tindan depan kita. Waiter jangan nak buat perangai macam tu. Tapi ni aku nak tunjuk kata, kesemua ini akan di-clearkan. Okay, akan di-clearkan sebelum dessert masuk. Sebelum dessert masuk. Jadi benda-benda macam ni pun kena angkat. Salt and pepper, sebab tak perlu dah benda ni. Sebab kita nak minum kopi dan kita nak makan dessert. Ni segala chili flake lah, apalah, pickles ke apa semua pun akan diangkat juga. Dan waiter akan ambil sudu kita ni. Mereka akan buat macam ni. Mana kata kita telah bersedia untuk dessert kita. Okey, bersedia untuk dessert kita. Bila dessert kita, mana kata kopi pun akan mai lah. Kopi akan mai. Saya aku nak tunjuk apa kopi pula. Okey, jom. Oh, terlupa lah. Kadang-kadang nombor lah, kadang-kadang lepas kita makan dessert dan selepas kita apa nama ni, makan sup, kadang-kadang sebelum main dish juga mereka akan bagi kita syarbat ataupun sorbet yang macam aiskrim lah, macam aiskrim Malaysia, tapi kadang-kadang dia rasa limau, kadang-kadang dia rasa lemon, dia masam. Sebab apa? Dia nak cleanse kita punya palate. Sebab kita dah makan, dah rasa macam-macam kan, mushroom lah, salmon lah apa. So untuk kita merasai kenikmatan, kelazatan next dish tu, kita kena cuci lidah kita dulu. Mereka akan bagi syarbat ataupun sorbet untuk kita makan. Dan selalunya bila mereka serve sorbet, benda ni dalam keadaan yang tinggi ataupun mangkuk rendah dengan lapik dan sebagainya, dan sudu yang telah pun berada di dalam piring itu. So kita makan. Okay, lepas tu mereka akan clear ke semuanya. Okay, maaf aku terlupa tadi. So ini sorbet. Lepas tu kita ada coffee dan juga tea. Kalau kita lihat di sini, jom. Kita lihat di sini, kita ada coffee, kita ada tea. Okay, nanti aku nak tunjuk juga. Alright. Lupa dah buat bunga punya laylot tadi, tak bubuh tang meja. Nah, bubuh tang meja ni. Ada lampu pun tadi tak guna lampu pun. Nah, bubuh tang ni. Okay. Dan ini okay. Ini punyalah banyak kan? Dan ini. Okay. But masih Encik nak tunjuk. Right. Ini adalah antara cawan-cawannya. Ini cawannya espresso. Dia kecil saja. Kecil saja espresso. Okay. Espresso selalunya dibuat pada mesin. Jadi dia tak ada dekor. Mana kata hampa kena bawa ni pergi buat kat mesin, minum, prop, zup sekali, mampui. Okay, so ini adalah espresso punya cup.
Ini kita ada perbezaan antara kopi dan tea. Mana satu kopi, mana satu tea. Yang ni kopi, yang kecil ni. Yang besar ni adalah tea. Okey, adalah tea. Dan aku pun tak tahu pasal apa, tapi kopi punya sudu dengan tutup. Terang tak? Okey. Sudunya berbeza juga. Yang kecil ni adalah tea. Yang besar ni adalah kopi, walaupun kopi punya cup lebih kecil daripada tea cup. Okey. Jadi kalau hampa nak hidang, dia akan hidangkan begini. Okey, handle-nya begitu dan begini. Alright. Bersamaan juga dengan kopi ataupun tea punya teko. Kopi punya teko tinggi. Tea punya teko rendah. Okey. Dan cara kita nak makan tea tu sebenarnya, okey, katalah sini yang dessert tu tadi. So, mereka dah buka sini, mereka tuang kopi atau tea. Kita minta kopi, kita minta tea. Okey. Sekiranya hampa tak mau kopi ke tea ke apakah, makanya hampa kena terlangkupkan benda tu. Jadi, waiter akan tahu bahawasanya kita tak mau kopi ataupun tea. Okey? Jadi, macam tu. Baik, cara kita nak pegangnya pun ada cara dia juga, kopi tea ni. Macam hampa tengok tangkai ni kan. Hampa tak boleh bermasuk macam ni tau. Bukan ya. Jangan. Sebab apa, dia memang bukan untuk kita memasukkan jari. Pegang kedua-dua jari di sini. Jari yang tengah ni kena support dekat bawah. Okey. Jari yang lain tu simpan. Macam ni pegang. Kalau kita minum kopi di meja, tak payah angkat ini. Tak payah. Hanya angkat cawan saja. Minum, letak. Okey. Pinky jari ni tak payah angkat. Ini kalau dulu di zaman kerajaan dululah, French punya budaya dulu, kalau angkat tu maksudnya tengah mengorak orang. Dia tengah mengorak orang. Jadi bila ada orang yang angkat juga tu, makna kata mereka lepas ni nak cium mulut. Tak boleh. Yang ni simpan. Okey, ini gatai nama dia. Simpan. Pegang dua jari. Yang jari nombor 3 tu support dekat sini dan kita akan minum begini. Letak. Okey? Dan kalau kita nak letak, nak buat gula ke, nak bancuh gula ke, susu ke apakah, bila butler tu tuang, jangan tuang sampai penuh. Okey? Jangan tuang sampai penuh. Sebab apa? Orang nak buat gula, orang nak buat susu. Kalau dia nak susu, jadi tak boleh benda tu akan melimpah. Jadi tuang hanyalah di sebahagian sini sahaja. Bila orang tu dah buat susu, dah buat gula, maka cara nak kacau pun jangan kacau. Tak boleh. Tak boleh. Kacaunya hanyalah dia pada pukul 6 ke pukul 12. 6, 12, 6, 12, 6, 12. Okey? Letakkan kembali, barulah kita minum. Sama jugalah kopi pun. Teh ke, kopi ke dan sebagainya. Dan ini kalau ada mug, tapi jarang orang buat function mug. Kalau nak buat dinner, orang tak bagi mug. Mug ni very American. Tapi kadang-kadang European pun kadang-kadang pakai juga mug. Mug pun kalau hampa nak bancuh teh ke, apa ke, kopi ke, Milo ke, jangan bila nak serve ke orang ada camca di dalamnya. Mug supposed to be, dia seorang, tak boleh ada camca. Jangan bawa buat macam ni, tinggal camca nak hidang. Jangan. Kalau bapa aku dia baling camca ni kat muka aku. Apa tahu tak? Jadi macam ni. Ini tentang kopi, teh, mak, segala macam espresso dan sebagainya. Dan kita ada teko yang aku dah tunjuk. Dan selalunya apabila ada dessert, okey, mereka akan bubuh dessert. Katalah dessert ni, ini tinggal dia. Okey. Dan kita tak ada apa dah, keliling dah. 5 minit lagi. Okey. Yang ni akan dibawa ke sini. Dan kita akan makan dessert. Dessert spoon dia besar. Okay? Sebab kadang-kadang ada ice cream, ada chocolate mousse, ada vanilla mousse dan sebagainya. Sebab tu dessert kita besar. Kalau kita perlukan spoon saja, kita pakai spoon saja. Kalau kita perlukan dua-dua, kita pakaikan dua-dua. Okay? Lepas tu bila dah habis, letak pukul 4 macam ni. Dan kopi ataupun tea akan dihidangkan di sini. Dan kadang-kadang juga selepas habis daripada makan, tuan rumah akan bagi coklat after dinner punya mint. Dalam dia ada daun pudina, ada rasa pudina, dan benda ni untuk kita cleansekan balik palate kita selepas kita dah makan macam-macam segala macam nenek dalam perut kita. Faham tak? Dan jangan lupa juga letak segala bunga, segala apa semua untuk perelok meja tu, hiaslah sikit dan sebagainya. Ini adalah tuang ayak tu semua. Tapi lagi kalau ada masa,
Mungkin tak tahulah satgi ke tengah bila ke kita akan sambung macam mana nak berhidang pula. Okey. Butler tu nak pegang macam mana dan sebagainya. Okey. Baik, jadi itulah saja untuk etika kita hari ini. Ada lagi banyak sebenarnya yang aku nak tunjuk, tapi tak apa, lepas ni mungkin kita akan buat. Masih nak tengok depa, kesian kat depa. Minta depa faham lah. Cepat sangat ni. Masih tengok muka depa. Faham ke tak? Tu, 9,000. Okey, kalau macam ni macam mana kita nak habaq? Kita buat lagi satu nah. Kita buat lagi satu, kita break sat dalam mungkin 10 minit ke lagu mana ke, 5 minit ke 10 minit ke. Kesian kat hampa. Aku pun tak larang, aku dah buat apa semua ni. Alang-alang tu terus lah aku tunjuk semua kat hampa kan. Okey. Sebab kita tak pi lagi breakfast, kita tak pi lagi tea, lagu mana semacamnya. Okey. 9,099 cantiknya nama. Max ni aku nak screenshot dulu. Okey. Kalau hampa rajin, tunggu sebab aku tak puas hati sebab ada banyak benda yang aku nak habaq lagi. Okey, tunggu, kita akan sambung selepas ini. Terima kasih. Jumpa lagi sebentar lagi. Aku nak pergi minum air Sat. Tak larat. Tunggu masuk. Okey. Baik, kita masuk ke jam yang kedua, etika memakan, mengidang dan juga menghostkan orang kata apa tu, acara-acara makan. Okey, hampa dah faham lah. Aku tahu memang terkejut tengok aku punya ni. Macam nak pergi berperang. Ini salah satu kotak dia. Banyak lagi kotak-kotak ada lagi yang lain. Macam-macam set sudu semua. Tapi inilah minat aku dan inilah kesukaan aku. Aku punya rasa orang kata tu hobi untuk buat benda yang terbaik, benda yang cantik, benda yang seronok, benda yang aku rasa macam bukan nak menunjuk, bukan nak apa, bukan yang jenis macam oh yang ni pinggan ni berapa ribu dah mai pada mana ni, tak boleh benda lagi tu. Okey. Okey. Baik, sekarang ni kita patah balik, kita nak tengok daripada segi segmen orang yang nak serve tu, butler ataupun waiter. Okey, butler ataupun waiter. Jadi macam aku tunjuk tadi, ni aku dah tukar set lain pula, set merah pula tadi, set biru putih, ini set merah putih pula. Macam aku cakap, sama saja. Macam apa tengok benda ni, dia ada show plate di bawah. Mari sini dekat tengok. Okey, dia ada show plate di bawah, di mana kita akan letak show plate. Lepas tu kita tengok, kita letak main dish punya plate. Make sure bunga dia jangan herot, jangan apa. Okey, letak straight lagu tu. Dan kita akan letak soup plate. Okey. Dan kita akan letak napkin ataupun apa ni lah, kain lap mulut di atasnya. Dan kita ada setting mana kata di sini ada 3 sahaja. 3 sahaja dish, iaitu entree ataupun starter, soup, main dish dan juga last kali kita ada dessert yang ada di sini. Okey, butler, baik ataupun waiter, mereka akan sentiasa berada di sini dan mereka akan duduk macam tu saja. Tengok saja, butler kena tahu. Kalau ada orang tu kiri, tangan kiri, dia akan tahu, dia akan treat orang tu sebagai orang kiri. Dan orang yang pakai macam potong tangan kanan, dia akan tahu orang tu akan potong pakai tangan kanan. Dia akan berdiri saja sini. Bila orang lain semua telah duduk, dia pada ambil segala orang kata apa nama ni, napkin ni buah atas paha dia. So, kita akan first kali, katalah kita tadi kita ada entree dia, okey. Ayak, hampa kalau orang dah start duduk, ayak boleh dah tuang dah, okey. Dah boleh tuang ayak sejuk, okey, ayak sejuk. Katalah yang ni aku buat sebagai jus pun boleh juga, ini pun aku buat sebagai goblet pun boleh juga. Jus akan terus dituang siap-siap. Jus akan terus dibuang siap-siap. Okay, sorry, yang ni tak ada. Alright, dah tuang siap-siap. Pre-pour, letak di atas meja. Lepas tu, ayak. Okay, ayak ais ataupun water ni tak boleh ada ais di dalamnya.
Yang boleh hanyalah chill. Maksudnya dia berpeluh saja, sejuk dia. Tak boleh ada ais. Ais kena sangkut di dalam sini. Tak boleh tuang dengan ais. Sebab tu kalau hampa tengok, muncul-muncul ni semua ni, tak bagi ais keluar. Keluar air ais saja. Ais tak boleh keluar. Bunyi bising, tak boleh. Ais ada dalam ni, ayak saja yang sejuk keluar. Jadi benda ni akan berpeluh. Tak boleh ada ais di dalam water. Jus pun sama, tak boleh ada ais juga. Kalau kata orang tu nak juga ais, tak apa. Itu dia punya pasal. Barulah kita bawa ais bucket, kita bubur ais klik. Klik, klik. Bukan yang ni lah, ada ais bucket dia. Klik, klik. Okay, macam tu. Alright, jadi macam aku cakap tadi, bila orang dah duduk, apa semua, ya, butler akan tuang ayak. Okey. Dia tak tuang ayak lagu ni nak. Dia tak tuang lagu ni. Apa yang dia kena buat ialah dia kena ambil gelas tu daripada meja dan dia tuang di sini, baru dia letak. Okey. Butler jangan pegang tangan anda di mulut gelas kerana orang akan minum. Pegang di tangkainya. Tuang, letak. Melainkan wine, red wine. Tapi itu biar pikir depa lah. Itu semua kapiak punya minum. Kita tak minum, tak payah habak. Wine barulah dia tuang di meja. Daripada botol itu. Tu saya cerita lah benda tu. Okey, ni kita cerita orang Melayu punya. Yang tak minum wine, ambil, tuang dan letak. Jadi orang dah duduk apa semua. Mana kata, kita dah boleh start makan. Orang dah duduk. Okey. Tadi kita ada sup plate kat atas meja ni kan. Kita ada sup plate atas meja ni. Jadi bila kita on tray kita iaitu starter, yang telah dia letakkan makanannya di dalam pinggan yang kecil sikit daripada main dish tu. Okey. Butler akan bawa dengan talam. Tapi talam ni besar sangat. Tak apalah aku tunjuk talam benda lain. Dia akan bawa dengan talam. Tunggu Zat, saya ambil talam. Tengoklah benda lain duduk ke apa kah? Okey, aku ada talam kecil ni. Dia akan main dengan talam ni. Alright, apa yang dia akan buat ialah dia akan clear dulu soup plate ni. Dia akan clear dulu soup plate ni. Lepas tu dia akan letak plate itu. Bila letak plate tu, make sure benda ini nanti chef akan beritahu dekat dapur apa yang akan ke depan. Kalau kata dia kata nak daging tu ke depan, daging tu ke depan. Lepas tu salad ke, salmon ke apakah, tak di depan, yang lain tu begitu. So mesti menghadap kepada tetamu. Okey, so tetamu dah makan bla 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 bla. Tetamu pun dah pakai, dah apa semua gini. Tetamu pun dah habis letak lagu ni. Okey, dan kita kena angkat. Butler kena angkat sekali dengan benda ni. Jangan letak camca garpu di sini. Ini buffet style. Maksudnya depa tak akan tukar kita punya cutleries. Kita kena letak di BB plate supaya benda ni kita boleh pakai lagi. Itu kalau buffet. Okey. Kalau formal dining, kita kena angkat sekali dengan plate dengan cutlery sekali. Okey, angkat clear. So tinggalkan yang ni saja. So next kita apa? Kita ada sup. So depa akan buat mai sup pula. Begini daripada sebelah kiri tetamu. Okey, sebelah kiri tetamu. Okey, so tetamu pun makanlah dengan apa semua. Bila ada sup, maka kita kena bagi roti, mentega dah siap-siap kat sini. Dia pun makan apa semua-semua, dah habis. Maka clearing akan dibuat daripada sebelah kanan. Okey, man kita pun kena clear lah juga sup spoon tersebut. So, tinggal benda ini. Alright, so clear. Jadi, sebab itu, benda yang ni kadang-kadang hampa kena ada banyak lebih daripada double daripada set hampa. Kalau kata ada 12 kerusi, kita kena ada 24 jenis ini. Okey. Kalau hampa tak banyak, mana kata hampa kena ada lagi satu set ke atau apa pun, ataupun hampa nak clear sekali dengan ini pun boleh. Clear sekali dengan plate ni, supaya plate ni chef boleh bawa ke dapur dan letak main dish, kemudian diletakkan balik. Tapi lebih eloknya ada banyak lah benda ni, mungkin 12 double, supaya nanti benda ni kita tinggalkan. Okey, dah ambil satu lagi plate.
dining tu yang besar. Supaya nanti bila kita dah orang kata tu habis, kita angkat dan kita letak yang baru. Supaya benda ini tidak kosong. Okey, faham ke tak? Mas nak tunjuk. Okey, so kita ada 2 plate. Alright? So bila dah siap, yang ni kita dah bubuh tu, maka butler akan datang. Okey, serve daripada sini. Butler jangan pegang pinggan, pegang hujung saja. Angkat yang ini dan letakkan yang ini. Okey? Itulah dia cara-caranya. So bila dah makan apa semua gerebuk-gerebak, yang ni pun dia ni dah habis. Okey, maka butler akan clear kesemuanya ini, main dish dan juga show plate tersebut. Okey, letak di bawah dan butler juga kena clearkan butter knife dan juga bread and butter punya plate ke tepi juga. Dan butler kena letakkan ini. Ni butler kena buat, hampa jangan pandai-pandai. Okey, tunggu sampai depa mai dan depa buat begini. Alright? Faham tak? Lepas tu depa akan serve dessert. Dessert mungkinlah apakah, agak-agak ke, jelly ke apakah. Dan lepas tu akan dibawakan juga coffee dan tea. Dan kita ada pukul 3. Yang ni ikut sama sendiri macam tu. Tangkai pukul 3, sudu straight pukul 6. Tangkai pukul 3, sudu pukul 6. Okey? Yang ni adalah dia punya setting untuk dessert. Dan kadang-kadang tuan rumah juga akan bagi coklat. Ya, dia letakkan di bahagian sini. Jadi kita boleh makan coklat yang dalam dia mint supaya dia clear palate kita. Alright. Jadi macam aku cakap tadi juga, kita ada nanti Sat. Tak pasai lah pada sebelah dia. Cemui punya pasai. Kita ada coffee and tea. Okay, tapi selalunya tea lah orang akan minum. Okay, coffee ni selalu American style. European, mereka jarang minum kopi. Okay, American yang minum kopi dengan Italian. Okay, jadi inilah dia punya kopi, teh dan sebagainya. Okay, sama ada hampa boleh guna silverware macam ni, yang tinggi iaitu kopi, yang rendah itu teh, ataupun hampa boleh pakailah juga pot yang sebegini. Okay, ini dia punya kopi dan ini adalah susunya. Okey, susu, gula cube, okey. Boleh jadi brown sugar pun boleh, gula putih pun boleh, dan ini teh. Alright, macam aku ajak tadi, nak kacau bila dah ambil teh jangan tuang sampai penuh, tuang separuh saja sebab orang nak bubur gula dan orang nak bubur susu. Okey, supaya benda tu tak penuh. Dan bila dah bergula susu jangan kacau macam ni, kacau 6 12 6 12 6 12. Pegang macam ni. Walaupun boleh masuk jari kat sini, tapi jangan minum macam ini. Pegang kedua-duanya, jari tengah support kat sini dan minum. Okey, so ini adalah dia punya langkah-langkah untuk membuat, orang kata apa tu, satu formal setup yang sebegini. Okey, right. Jadi kita dah tengok semua camca garpu, kita dah tengok. Okey, macam masalahnya dia pun tak makan nasi, jadi kita memang tak ada spoon untuk nasi. Okey, dan kalau American style, kadang-kadang kalau mereka makan nasi pun, mereka akan makan nasi dengan garpu. Mereka tak makan nasi dengan camca ataupun sudu. Okey, baik. Jadi itu adalah dinner. Alright. Jadi dinner ni kadang-kadang, katalah mereka panggil pukul 8. Lepas tu dia akan tulis situ ada welcome drinks. Welcome drink maksudnya kita masuk, kita duduk, dia akan bagi drink sikit dulu ke. Jadi drinks tu kadang-kadang mai dalam bentuk gelas-gelas yang sebeginilah. Ini welcome drinks. Okay, welcome drinks.
Jadi butler akan welcome drink ni selalunya tak diminum di meja makan, akan diminum di drawing room. Drawing room tu macam bilik yang menanti dan sebagainya, dan sebelum hampa sembang-sembang, tunggu orang lain semua sampai dan sebagainya. Jadi waiter ataupun butler akan serve ayak, okay, ayak maybe jus ke atau apa-apa, mocktail ke apakah, dan dia akan serve begini. Okay, makna kata ini adalah welcome drinks dan juga welcome biscuits ke ataupun makanan seperti finger food dan sebagainya lah. Jadi hampa minum, lepas tu dia akan bagi finger food sikit lah, hampa pun makan cik. Maksudnya kalau siapa yang tak makan nasi daripada tengah hari tadi, bolehlah kenyang, lapik perut sikit sebelum bermulanya formal dinner tersebut. Ini welcome drink. Alright. Dan untuk kita ada apa lagi? Dan kadang-kadang juga tuan rumah pun buat dia letak sikit dried fruits ataupun kacang ataupun apa benda yang lain-lain lah di dalam ini. Dan mungkin dia orang akan kadang-kadang depa tak bawa, depa tak bubuh, kadang-kadang depa akan letak di dalam tray ya begini, dan kemudian ditanyakan kepada tetamu-tetamu sama ada nak makan dan tidak sebagainya lah. Jadi tetamu pun akan ambil, akan makan sikit-sikit benda macam tu. Alright, dan diletakkan juga gelas, ada air dalam gelas, ada ayak, lepas tu serviette yang kecil supaya kita boleh minum. Boleh makan, boleh minum secara duduk, interaksi dengan tetamu lain, ataupun juga boleh juga berdiri berinteraksi dengan tetamu yang lain. Duduk jangan nak duduk macam ni, jantan pun tak boleh. Okey, hampa kena sama ada duduk rapat macam ni, ataupun boleh juga sila panggung. Tapi jangan sila panggung macam ni. Tapak kaki ataupun kasut tidak boleh menghalang kepada orang duduk sebegini. Turunkan ke bawah macam Datuk Ramli MS duduk-duduk tu. Okey? Perempuan pun janganlah pula duduk macam ni ataupun cross leg. Tak manis juga. Cross dekat mana? Bukan cross dekat lutut perempuan ya. Bukan cross kat lutut, tapi cross di ankle. Cross di ankle. Dan tumit kasut kena ada di atas lantai. Jangan cunggitkan. Okey? Cross di begini. Ataupun kalau tak nak, lenguh, rapatkan dan masukkan ke dalam kerusi. Jangan begitu. Hampa pernah tengok kan bila tuanku datang, aku punya kaki macam mana itu hari. Aku masukkan ke dalam masa garasi hari itu. Okey? Itu cara-cara dia. Right? Baik. Apa lagi kita nak tunjuk? Kita ada yang kadang-kadang hampa tak tahu apa benda ni, Datuk. Macam ini adalah spoon rest. Okey, dia bukan yang camca pemakan nasi ke, bubuk ke, bukan, dia spoon rest. Makna kata, kalau kata kita beridang dengan cara yang bukan formal, maksudnya kita beridang macam orang Melayu tu duduk beridang, cedok cedoklah sendiri, maka ini camca tersebut tidak diletakkan di dalam mangkuk supaya benda tu tak jatuh. Faham ke tak? Saya kena cari tak senduk ni. Sana. Ya. Jadi. Okey. Jadi benda ini sebenarnya, katalah ini kita buat asam pedas lah kata, ataupun gulai jelahak lah. Bubuh dalam turin, ini nama dia turin, okey. Dan kita tutup begini. Alright. Walaupun benda ni ada lubang, walaupun benda ni ada lubang untuk diletakkan senduk tersebut, tetapi kalau sekiranya ada spoon rest kat sebelah, makna kata benda ni kita kena letak di sini. Okey? Faham ke tak? Ini adalah spoon rest. Bukan tempat nasi, bukan toy, bukan apa. Okey? Letaknya untuk kita letak senduk di sini. Okey? Faham? Ini adalah spoon rest. Alright? Ini adalah tempat kapit gula. Dan kadang-kadang juga hampa nampak macam ada benda ni di atas meja. Ini juga untuk salt and pepper, tapi dia terbuka. Makna kata sebelah sini salt dan pepper. Kalau tak cukup masin, hampa ambil sikit, sprinkle. Lepas tu mengikut kepada lidah hampa sendiri. Dan ini adalah cheese cutter. Okay. Kadang-kadang Mak Saleh, dia akan letak anggur, dia akan letak crackers, dia akan letak cheese, yang potong-potong, yang paik-paik, yang masam-masam, masing-masing berdengung tu semua tu. Ini untuk potong. Bila potong, kita curd dan kita letak dalam piring dan kita makan dengan kacang dan sebagainya. Okey? Faham ke tak? Jadi ini juga, aku nak tunjuk juga satu set di mana kopi dan teh kote yang berbeza. Okey? Ini adalah teh.
ini adalah kopi. Jangan duk harut semua teko yang sama. Salah, okey? Dan ini juga adalah champagne flute, okey? Kadang-kadang orang Melayu kita berangan ada yang nak minum tapi tak berani, takut mabuk, takut apa dan tak boleh minum, haram dan sebagainya. Gelas ni pun aku ada buat juga sebab apa kadang-kadang kita boleh serve. Kita boleh serve sparkling juice. Okey, sparkling juice ni kalau hampa tengok, janganlah ingat aku ni duk minum pula di rumah, okey? Janganlah tengok aku ni duk minum di rumah. Sebenarnya benda ni adalah sparkling juice. Maknanya dia macam wine tu tapi dia tak memabukkan sebab dia hanyalah diletakkan fizzy taste untuk jus tu supaya nampak. Dan botol pun macam botol lebih kurang tu lah. Jangan dengar aku makan. Satgi ada orang screenshot pula Satgi bos dan Satgi kata di sama pegang botol wine. Aduh, mampus lah aku ni. Okey? Baik. Tak boleh sebab benda ni adalah halal. Halal. Ni dekat kedai-kedai Arab pun ada jual juga non-alcoholic. Non-alcoholic. Okey? Botol je nampak macam botol-botol air setan tu tapi sebenarnya bukan. Okey? Dan ayak kalau macam ni apa bolehlah serve dalam flute glass macam ni. Okey? Faham ke tak? Jadi di sini ada water goblet aku nak tunjuk. Sini adalah jus. Jus ni selalunya kalau rendah tumbler macam ni kita guna untuk breakfast sebab kita letak orange juice dan sebagainya. Dan yang ni ada juga tall glass yang ada corak-corak kalau kita nak bagi nampak apa tu meja kita tu lebih berseri sikit lah. Okey? Faham tak? Baik. Kalau kita nak pergi kepada tea time pula. Okey, tea time pula. Sekarang ni kalau nak tea time, kalau kita nak breakfast, kalau orang putih breakfast, dia ada cereal. Okey, dia ada cereal. Yang ini adalah mangkuk breakfast. Dan ini adalah set breakfast. Ini kalau hampa nak makan cereal, dia ada mangkuknya. Okey, dan dia ada piring dia sekali. Boleh gunakan untuk cereal ataupun porridge ataupun bubuk nasi. Ini adalah untuk set, orang kata tu breakfast. Alright, kalau set tea pula, mengikut kepada English tea pula, nanti set. Selalunya kalau English tea, dia akan serve dalam tier tray. Sebegini. Okey, dalam tier tray. Dia akan ada sandwich, dia akan ada chocolate, dia akan ada tarts, dan dia ada scones. Okey, scones sebutan dia adalah scones, bukan scone. Scone tu macam hampa you duk makan cucuk sukun tu, itu namanya sukun. Sukun. Scone bukan scones. Okey, scones. Bila hampa makan scone tu, dia akan selalunya bagi scone tu dengan butter ataupun jam ataupun cream. Okey, mana kata kita bila dah duduk macam tu, dia akan ada piring kecil satu. Alright, piring kecil satu, dia akan ada tong. Okay, di sini. Dan tong tu kita kena ambil lah. Kita nak sandwich, kita ambil sandwich, kita pun dalam piring tu. Makan daripada bawah. Macam tu. Okay. Dia akan ada tier tu. Sampai pilih hampa nak mana. Tapi selalunya dia akan ada savouries ataupun benda-benda yang pedas, bukan manis, campur dengan dessert dan sebagainya. Kita ambil yang savouries dulu. Ambil pada bawah, makan. Kalau kata sandwich tu besar tu, janganlah ambil sandwich tu macam tu. Koyak dulu sandwich tu sikit dan barulah kita bubuh dalam mulut. Jangan tak mau. Okey? Makan kena elok. Okey? Lepas tu macam aku cakap tadi, teh dekat tepi. Jangan dah kacau gula, kacau susu. Biar camca tu duk ada, duk sidai dekat ni, lepas tu duk minum. Tak boleh, ni tak boleh pandang ni. Okey? Letakkan sudu dulu di atas piring, baru kita angkat cawan minum. Okey? Itu untuk tea. Faham ke tak? Okey, so kita dah cover breakfast tadi macam mana, kita dah cover lunch and dinner tadi macam mana, dan kita dah cover tea tadi macam mana. Okey? Dan ni kita nak buka kepada persoalan. Kalau boleh twistkan balik, kita boleh jawab soalan-soalan depa. Start. Okay, start. Allah Akbar. Okay. Senang lagi ni. Okay, apa hangpa nak tanya?
Terima kasih Encik Faizul, tolong pegang kamera untuk kami selama beberapa jam tersebut. Okey. Sana pelan-pelan. Datuk makan sat coklat tu lah. Datuk macam mana kalau kita tak makan hidangan yang tuan rumah hidang? Okey, kalau kita tak makan, seboleh-bolehnya kita kena makan semulut dahulu. Semulut dahulu kalau kita tak boleh nak telan sangat. Kalau kata macam kes aku ni orang hidang bakso yang aku tak makan tu, maka aku akan makan sup dia saja. Lepas tu aku akan tinggalkan dan aku akan biarkan di atas meja sehinggalah benda tu diangkat. Kalau orang tanya kenapa tak makan, minta maaf saya kurang kepada bakso ini. Tapi kalau nak ikutnya sepandai-pandainya, mestilah tuan rumah tu kena tahu dulu tetamu dia tu makan apa semua dan hantar dulu menu tu sebelum bermulanya event tu supaya customer atau supaya guest dia tahu apa yang dia akan kena makan nanti. Itu yang lebih penting. Datuk, pelapik biru di meja itu apa fungsinya? Oh, itu aku nak lapik saja. Meja tu tak mau pergi bercalak. Siul Datuk, saya baru follow. Datuk, orang selalu keliru antara sudu sup dan sudu makan. Tolong terang. Sudu sup dia bulat. Okey, sudu sup dia bulat. Dia bulat. Okey, dan dia bukan panjang. Kalau orang Melayu dia adalah sudut dia, tapi orang putih dia tak pakai ni, melainkan untuk dessert sahaja. Okey, bulat dan juga lonjong. Alright. Dan bila butler nak set pun tak boleh pegang ini, tak boleh pegang ini. Butler kena pegang bahagian tengkok dia saja. Okey, bahagian tengkok dia saja. Alright. Dan kalau macam aku punya ni kena polish ke apa semua, kalau hampa punya tu ada yang yang dia makan macam tu, hampa kena polish bahagian tangkai saja. Ini tak boleh polish sebab ini adalah stainless steel dan ini yang bahagian kena polish. Okey. Alright. Thank you so much Datuk share ilmu hari ni. Dan juga untuk Faizul kerana merakamnya. Sebelum dia pahidang, boleh tak kita tolak awal-awal? Kita dah tengok menu. Oh, okey. Baik. Kalau seeloknya biar dia orang hidang juga. Macam mana kita tak makan pun. Sebab dalam satu benda tu mesti ada benda yang kita makan. Macam aku makan kuih tiaw tapi aku tak makan toge. Jadi kita keskan sikit toge tu, kita makanlah kuih tiaw tu. Itu untuk memberikan orang kata tu satu penghormatan kepada tuan rumah kerana bersusah payah untuk menghidangkan kepada kita. Datuk, sandwich memang kena koyak. Ya, kena koyak. Jangan, sandwich kan panjang. Jangan kita duk makan macam tu. Ataupun kita tak boleh. Kita kena koyak dulu sikit dan kita makan lebih manis. Okey, macam mana nak tanya apa dia tu? Ketam macam mana nak makan Datuk? Ketam Tok Sah duk masak lah kalau makan dengan camca garpu, cik. Oi, buta perut ke apa? Mana pernah ada orang buat ketam? Ketam tu kita aku nak makan gulai, makan dengan tangan je lah. Tok Sah lah duk beridang ke orang gulai ketam, makan segak-segak macam ni. Habislah segala kain-kain sapra ni semua terpercik. Plate tu sebelah kiri ke kanan? Sebelah kiri. Plate yang sebelah kiri tu adalah plate untuk camca garpu jika kita makan cara buffet. Okey, sebut pasal buffet tu, aku nak tegur sikit hampa yang pergi buffet tu, janganlah kalau hampa bayar sampai 100 lebih, hampa ingat segala mak nenek makan atas meja tu hampa yang punya. Bubuh segala. Apa? Benda tu tak pergi ke mana sebenarnya? Tahu benda tu Benda tu tak pergi ke mana sebenarnya? Benda tu ada sahaja. Tak, orang-orang bang tu bubuh segala gulai lah, sayur lah, buah lah, kuih pulut seri muka lah. Semua atas piring tu penuh. Lala, apa yang pemakannya? Aku heran. Chef tu masak sikit punya sedap. Hampir campur temikai dengan gulai, campur seri muka dengan masak lemak. Nak rasa apa? Makan satu-satu lah. Bukan benda tu duk pergi ke mana pun. Benda tu duk ada dekat buffet table tu. Tak, tamak. Malah nak mangkit. Itulah namanya buffet. Buffet tu mangkitnya berkali-kali. Bukannya sekali ambil bak macam tu. Itu dah kira nasi campur. Wow. Tu dia macam M16. Geram aku kata nak duk pergi tengok orang nak pergi makan buffet tu. Macam tak ada esok dah punya hari. Bubuh bumbun lepas tu tak habis. Memanglah tak habis dah bercampur tu, nak rasa macam mana? Datuk, kalau sup meleleh bawah sudu, boleh tak calik kat tepi bowl? Boleh. Hampa kena lerekkan sikit saja dekat tepi bowl tu. Okey, aku nak pergi ambil pun jauh sangat bowl tu. Ambil sup bowl tu.
Lepas tu buang. Okey, kalau hampa kata macam ni kan, aku ajak tadi makan pada macam ni ke sini. Lepas tu kalau bawah tu, kalau hampa sebelum bubuh daripada mulut tu, sebelum bubuh daripada mulut tu, okey. Okey, macam ni. Ambil, lepas tu leretkan camca tu dekat bibir pinggan tu. Leretkan kat bibir pinggan tu, jadi sup tu tak menetik dan barulah kita minum. Okey, kita makan. Faham tak? Okey, baik. Lagi ada soalan tak? Ada soalan yang lain tentang macam mana kita nak tu? Napkin kena letak atas paha ataupun leher masa makan? Paha. Ada ke belah buka tang leher? Apa ni ya Allah ya Tuhan aku? Mana boleh buat macam ni? Macam ni boleh, tapi ini kalau tak ada orang, hampa bolehlah bubuh lagu ni. Kalau hampa makan seorang-seorang kat rumah ke, ataupun laki bini ke apa ke, bolehlah bubuh lagu ni. Kalau nak pi dekat dinner-dinner tu tak bolehlah, jangan nak buat pasal cik. Oi, daripada hang buta leher tu, biar hang jerut bagi mampus terus kat situ. Bagi hang tak boleh menyawa. Tak lalu nak makan mencampur lepas tu suruh habiskan. Kan, Datuk, kalau nak lap mulut patut gunakan belah dalam, kan? Tak. Kalau hampa dah lipat dua, benda ni ke dalam kuda hampa. Ambil yang tengah tu, lap macam tu. Ujung mulut je. Macam tu. Jangan duk reliak dengan lipstick apa semua. Gila ke apa? Macam tu saja. Lepas tu letak balik. Okey? Datuk, kain kat tangan butler tu apa fungsi dia? Untuk kadang-kadang bila dia tuang ayak, dandan tu ada tumpah ke apa, jadi kain dah terus ada dekat lengan dia. Okey? Dia senang. Datuk, kalau sandwich tu ada tomato slice tak boleh koyak, macam mana nak makan? Kan ada pisau. Jadi potong dulu dalam piring hampa sandwich tu, ada timun ke apa, potong bagi dia terbelah elok cantik, lepas tu baru hampa makan. Sebab ada yang sandwich butter saja, ada yang salmon, ada yang tomato, ada yang timun. Kalau pi toilet, napkin kena letak mana? Bagus soalan tu. Kalau pi toilet, napkin kena letak di atas kerusi. Okey, kerusi. Macam hampa tengok selalu di hotel tu, dia pemangkit, dia bawa lah napkin tu atas paha, jatuh berambuk dekat atas lantai semua. Jangan, okey? Baik. Ulas lipstick stain dekat goblet dan cawan. Tak apa, yang tu biasalah. Kalau dah hampa nampak kata hampa minum tu, hampa minum lipstick, kan nampak belah sini minum. Okey? Nanti bila hampa nak minum balik tu, minumlah yang belah ada lipstick tu juga. Janganlah dah ada lipstick, minum sini, minum lagi belah sini, lama-lama penuh berderemen benda tu dengan lipstick hampa. Minum tang mana yang tadi kena lipstick tu. Jangan nak minum semua sampai jadi bunga dekat gelas tu. Lepas tu kalau hampa dah done duduk dekat meja tu, jangan dah duduk-duduk tu orang dah hantar sup ke, apa sayur ke, salad ke, dan nantilah nak pi kencing lah, nak pi touch up lipstick, tak payah. Hampa tak boleh mangkit. Nak pi sebelum start ataupun nak pi selepas dessert. Siapa-siapa yang besiak, jangan duk pi dah kat rumah orang kalau ada macam tu. Kami yang keluar sini tengah orang buat, kami ikut je. Okay. Datuk, macam mana nak pilih set pinggan yang sesuai dengan alas meja dengan pelapik? Dia kalau boleh sebenarnya, kalau untuk aku, lagi hampa campur lagi cantik. Maksudnya set A campur dengan set B. Jangan daripada semua pakai set yang sama kampung. Okey? Campur-campur sikit tak apa. Lagipun senang supaya kita tak buang duit beli sampai sebanyak-banyaknya set tu. Datuk, tahu rumah hidang lobster untuk dinner, cara makan. Lobster dia ada sudut garpu dengan juga pisau, dan selalunya chef akan tahu untuk menyenangkan, dia akan beridang cara mana menyenangkan orang makan lobster tu. Janganlah pula kalau dia beridang kepala tu, tak belah hampa sibuk nak korek makan kepala tu. Tak payahlah, makanlah isi tu saja. Kepala tu sebagai perhiasan saja. Tak semestinya apa yang ada atas pinggan tu semua nak kena makan. Faham ke tak? Apa ada atas pinggan semua apa makan. Comel lah di zaman ni. Handbag letak mana, Datuk? Aku dah hafal tadi. Handbag kena letak bawah kerusi ataupun belakang hampa. Nak tahu jenama dining set, Datuk? Macam-macam. Cik, oi. Datuk, kenyang ke tak kalau semeja dengan VIP? Memang tak kenyang lah. Dia kenyang set saja. Hampa makan, lepas tu setengah jam tu kenyang-kenyang. Lepas tu aku selalunya lepas habis tu aku balik rumah aku, ataupun orang tu dah balik, aku masak Maggi. Tak puas aku tak nasi, aku makan dengan gulai.
Memang kadang-kadang kita rasa macam benda ni bodoh, tapi sebenarnya benda ni membuatkan kita berdisiplin dan kita membuatkan kita sebagai satu orang yang sangat mengetahui tentang tata cara apabila bersosial. Jangan bila kita duduk dengan orang apa, tang tu lah kita nak korek gigi macam tu. Tak boleh lah. Kadang-kadang bila kita tu, excuse me, minta pencungkit gigi, lepas tu kita cungkit gigi, kita tutup dengan tuala, dengan napkin, kita cungkit. Ataupun kita mangkit lah pi pancok, walaupun kita tak terkencing ke apa kan, sajalah habak kata kita nak pi pancok. Macam Syekh Rohani tu tumpang berbedak. Pi pancok, hang buat lah macam mana hang suka pun. Jangan buat macam ni depan orang lain ya. Kepala otak hang cicit. Aku kalau hampa buat lagu tu, aku cucuk mata hampa semua ni dengan garpu. Faham tak? Okey. Lepas tu jangan belahak. Alhamdulillah, sedap ni hang ni masak. Tak boleh lah lagu tu. Balik di rumah, dah sampai, dah selesai. Malam tu kah juga, esok kah juga, teks dekat tu rumah. Kata, Assalamualaikum, terima kasih kerana menjemput kami. Sungguh sedap. Okey, sungguh sedap masakan tersebut. Kami sangat-sangat enjoy malam tu. Kalau boleh, jemputlah lagi. Macam tu. Tuan rumah baca pun seronok. Lepas tu bila mai, janganlah duduk belenggang saja. Bawalah bunga ke. Bunga yang nak buat dalam pasu ke. Pergi beli kat kedai bunga tu. Apakah 2-3 kuntum ke, sejambak ke. Okey, we bring you flowers. Okey, bila kita bawa flowers, lepas tu tuan rumah pun ambil flowers kita, buh dalam pasu mereka, bubuhlah dekat mana-mana rumah mereka. Ataupun hampa nak bawa coklat ke, nak bawa apa ke, apa-apalah. Jadi jangan duk main belenggang saja. Jangan duk main belenggang saja. Orang dah panggil hampa makan, dah lah mahal segala benda ni, boleh duk belenggang saja pula. Okey? Faham tak? Pi pancong. Aku pun dah agak tisat. Okey? Jadi jampa janganlah duk bawa beg sap-sap. Janganlah duk bawa beg sap-sap pergi rumah orang. Okey? Jangan nak bawa beg sap-sap macam ni duk pergi rumah orang apa semua. Okey? Untuk dinner tak sesuai. Awak bawa besar sangat ni nak pergi mana? Nak suruh orang tu bungkus tapuai dalam hampa, nak bawa tapuai dalam ni, bawa balik ke apa? Benda lok-lok yang tak habis tu. Bawa lah beg yang kecil-kecil. Lagu Rebucket Mini ini. Okay, Rebucket 71 Mini. Bolehlah hampa bawa. Nak bubur belakang hampa pun tak makan tempat. Nak bubur bawah kerusi pun tak makan tempat. Kalau dah bawa besar bantai tidur ni, macam mana nak bubur kerusi? Dah hampa duduk di ujung. Macam mana nak duduk belakang hampa? Dah tak boleh. Dah jadi macam bantai. Jangan bawa beg sebesar bantai tidur macam ni. Walaupun hampa mampu, walaupun hampa kata hampa kaya, jangan bawa, tak kena tempat. Bawalah Rebucket Mini ini yang kecil-kecil macam ni. Ataupun bawalah Reapers Check ni yang cantik macam ni. Okey? Faham ke tak? Dan lagi dia promote beg dia. Okey? Faham nak? Bawa macam ni senang. Bubuh saja belakang tu. Handphone tak boleh bubuk di dalam, di atas meja. Okey? Faham nak? Okey, apa lagi hampa nak tanya? Aku tadi nak minum air, lupa. Beg siapa tu? Beg aku lah. Aku pun ada beg tangan lah. Pengen aku tak ada beg tangan, tapi aku tak bawa lah. Saja. Beli sebab gatai. Confirm lah Mike. Oya punya ke tu? Bawa beg besar tapau makanan Datuk. Siap-siap kelas Tupperware. Amboi beg. Yang ni dah berapa dah. Okay. Datuk kalau bawa first dinner, handphone tak muat dalam beg tu, nak letak mana? Muat lah. Apa pula tak muat? Dalam purse hampa. Untuk mini ni muat. Handphone semua muat masuk dalam ni. Wallet ni. Okay. Handphone tak apalah. Kalau tak buat, bawalah handphone sebelah tangan, bawalah purse sebelah tangan. Lepas tu bila nak letaklah phone tu yang dah di-mute kan dengan beg tangan hampa tu belakang hampa. Tak usahlah duk main phone, duk ambil gambar. Wow. Bestnya. Kuno-kuno kata hampa ni dijemput main rumah aku. Jangan. Okay. Okay, jadilah Datuk yang nak bawa sikit, bawa beg macam mana? Bagi kat Lopa beg tu. Oya dah kahwin kau. Oya mana Oya? Datuk, kalau tengah makan ada orang call, boleh jawab ke? Tak payahlah. Kalau orang tu dah kata nak mampui, biar pilah dia mampui pun. Bukan nak boleh buat apa pun. Lepas dah habis, barulah pergi tengok sana.
Cantik cincin Datuk. Marilah kita berdoa, wahai muslimin dan muslimat sekalian. Sajalah hari ni kita nak bercakap pasal orang kaya. Jadi aku pun naklah nampak macam orang kaya. 20 hari dah rambut seragum macam tu, pakai t-shirt leher luas dengan apa semua. Lama tak segak. Anak-anak pun tengok, ni pak aku ke? Siapa ke ni? Awak huduh sangat. 7K, come on 8K. Okay, jadi Datuk kalau tetamu buat buah tangan atau kuih, perlu ke kita hidang juga? Soalan yang bagus. Tak perlu. Kalau kita nak hidang, boleh nampak lagi cantik. Tapi kalau kita tak nak hidang pun, tak payah hidang. Okay, itu dalam konteks aku lah. Tapi kalau dalam konteks sampai, kadang mungkin makanan tak banyak. Sebab aku kalau buat, ada buah, ada apa, bermacam-macam makanan. Jadi tak payahlah kita beridang. Kadang-kadang mungkin kuih tu sedap, kadang-kadang tak sedap. Jadi kalau kita beridang, kalau tak sedap, tetamu boleh makan macam, siapa buat ni? Dia tu bawa. Mampulah, malulah orang yang bawa tu. Jadi sebelum kita nak beridang tu, kita sendiri rasa sedap tak sedap. Kalau sedap, kita beridang. Dan kita kata, "Oi, cuba hampa rasa ni, sedapnya dia ni bawa." Beridang. Kalau hang rasa dekat dapur, apa dia ni bawa? Tak maulah. Jangan beridang. Okey? Faham tak? Sambil beletak tu boleh dapat ke cincin semua. Yalah, dah lama aku tak nampak macam orang kaya. Punyalah huduh. Kan? Dengan mandinya lepas hasap, dengan apalah semua. Lah ni aku dah bersiap nampak segak sikit. Cuba buka cermin mata nak tengok kejap. Pasal apa? Kuih lagi juga ni, no? Boleh makan lagi ni. Okey, kalau dress code macam mana Datuk? Dress code terpulang. Kalau buat dekat rumah, hampa nak pakai evening pun boleh. Sebab apa? Benda tu grand enough. Kalau nak pergi hotel pun, ya of course lah kita pakai lah. Elok lah, jangan pakai slot pendek pula. Dengan baju tak ada lengan, apa semua tu. T-shirt ada tulis-tulis, apa Doraemon, apa semua tu. Tak boleh. Okey, pakailah elok. Okey, belilah di hijab aku, bawalah beg aku, bawalah kasut aku, pakailah elok. Okey. Datuk punya huduh tu comel bagi kami. Macam tu lah hang. Sehari dua tengok okey lah. Kalau dia tengok lama-lama, cemuih lah. Okey, jadi faham nak? Aku buat segala benda ni tadi adalah untuk menunjukkan macam mana ketika kita tak bersosial antara manusia. Kalau kita dipanggil ke majlis-majlis yang sebegitu. Kerana wujudnya majlis-majlis itu juga di dalam kehidupan kita. Kalau anak hampa menikah dengan orang kaya ke, hampa besok nak berbincang dengan orang Tan Sri, Puan Sri ke, raja-raja ke, apa ke. Okey, kalau esok ni hampa naik pangkat ke, jadi manager ke, jadi bos ke, CEO ke, tak ada lah malu ke orang. Okey, besok-besok ni kalau hampa jadi kaya ke, okey, lepas tu rezeki. Mana nak tahu Tuhan, macam aku 30 tahun lepas tu, masa aku duduk jahit manik tepi katil dengan lampu suram tu, aku teringin nak jadi kaya. Aku teringin nak apa ada benda-benda ni. Allah Ta'ala kabulkan. Alhamdulillah. Hampa pun macam tu. Tak hari ni, esok, lusa, tahun depan, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, insya-Allah. Dah sampai tahap tu, jangan lupa diri. Okey, baik. Lepas ni banyaklah orang di email aku, "Datuk, boleh tak buat pembentangan etika makan ini dekat office kami lah, dekat itulah." Mampulah aku. Hilang gelembiak bentuk muka, tegang cantik, ruginya siapa tak makan tinik. Betul, aku itu memang proven. Kalau hampa tengok gambar aku dulu-dulu, taklah putih serlah macam ni. Putih, tapi aku tak putih bercahaya. Lah ni dengan apa nama tengoklah. Cuba tengok. Ni semua ni. Mana ada kedot? Bagus tinik tu. Kalau hampa ada duit, daripada hampa beli pinggan ni, beli tinik dulu. Bagi hampa segak dulu, baru hampa nak beli pinggan-pinggan segak ni. Baru daripada hampa nak beli kasut ke apa jam segak ni. Segak, bagi hampa segak. Bersih, cantik. Tak makan tuan, insya-Allah. Benda lain pun akan segak juga. Duit pun akan segak juga nanti. Okey? Jangan lupa diri halalkan ilmu yang diberi. Halal. Aku tak pernah nak charge. Aku tak pernah apa. Okey? Lepas ni etika bersosial pula Datuk. Tinik tu orang pregnant boleh makan ke? Tak boleh. Sayang oi. Lepas baby hang umur 6 bulan, hang menyusu 6 bulan, baru hang boleh start makan. Okey, tadi kita pukul berapa kita start tadi? 11:10. Oh, okey.
Baik, uban ada Datuk nak. Mestilah uban ada. Takkan uban tak ada. Umur dah 50 mesti uban duk mai. Tapi aku suka uban. Jadi aku memang tunggu uban penuh. Tapi dia lambat lah pula. Okay? Aku suka uban. Datuk nak request untuk Etika Personality. Datuk pakai lotion apa? Ubat apa Datuk? Tinik. Tinik yang aku dah jual tu. Pergi dekat renetwork.my Instagramnya ada banyak ejen-ejen tinik aku. Okay? Datuk tolong save lah. Awak segak sangat Datuk. Okay. Ada siapa nak bersembang dengan aku kan? Jom. Aku suka uban. Tunggu uban penuh. Tak macam umur 50. Tinik tu berapa? RM229. Jom kita bersembang orang. Siapa ni? Macam mana? Itu butler lah akan kutip. Umur macam 30 lah Datuk. Umur nak 50. Awak tak ada pun. Evan ada way dengan Datuk. Datuk kalau kiri kanan dia depan nak cakap kat table tu, mana dulu patut kita tengok? Kiri dahulu. Bila dah setengah baru kita makan kita bersembang hak kanan pula. Buat tutorial lipat baju boleh tak? Saya nak urgent. Datuk komen pasal isu semasa, tak mau. Datuk hari ini birthday saya, nak wish daripada Datuk. Happy birthday Hawa Nor. Nak try makan nanti. Datuk buatlah YouTube channel. Mana dia orang nak bersembang aku tu, tak mai pun. Dia tak mau lah pula. Datuk apa lagi Datuk nak achieve dalam life Datuk? Rasa macam semua dah. Itulah. Semua dah. Haji dah pi apa tak pi. Tunggu je lah. Tunggu mati je lah. Tunggu mati. Sementara nak tunggu mati tu, buatlah benda baik-baik ni. Supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Nak sembang lagu mana? Kami nak sembang dengan Datuk. Hampa tak request. Macam mana? Segan Datuk. Datuk nak RM1. Tak mau, tak boleh lah. Awak dia potong ke tu awak. Tak boleh nak bersembang. Saya request terus macam. Terus dia potong. Semua orang. Apa siapa? Aku segak ni semua tak mau bersembang. Cunik tu ni. Orang tu dia tekan sign request, waktu dia tak bersedia lagi. Tak boleh lah. Segan nak make up lagi. Segan tak make up lagi. Salam rambut Datuk tu ala-ala Cikgu Murni. Dekat kami pun tak ada button request live. Hampa kena keluar balik, lepas tu masuk balik. Baru macam tu. Okay, jadi Cik harap ilmu yang Cik bagi ni hampa guna pakailah. Untuk bila-bila yang hampa boleh nak pakai. InsyaAllah. Okay, kalau ada rezeki. Jadi tak payahlah hampa nak pergi minum air celup tangan tu lagi dah. Faham ke tak? Kita try last kalau ada siapa-siapa yang berani. Tak ada siapa buat. Semua pakai-pakai blemoh macam aku duduk di rumah selalunya. Teringin nak sembang tapi segan. Sangat takut Datuk terkeluar suara lah Datuk. Datuk nak minta tunjuk dapur macam mana. Tak payahlah. Okay. Baik. Jadi terima kasih kepada semua. Hampa mesti terkejut tengok aku punya set camca garpu ni kan. Ini yang tahun aku rasa kurun ke tak silap aku kurun ke 18 rasanya. Zaman orang dulu-dulu punya. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada semua yang telah pun menonton. Semoga anda semua telah pun terhibur dan mendapat ilmu yang baik insya-Allah. Dan Cik pun dah lama tak buka DM, mampuslah aku berapa puluh ribu kat sejuta ke apakah. Minta maaf. Rindu pula lah dekat follower yang lama-lama tu selalu duk tengok nama mereka. Tak sempat nak buka apa punya DM pasal terlampau banyak sangat orang yang masuk, dan kepada mereka yang Cik duk buat daily tiap-tiap hari masukkan sumbangan zakat tersebut, tunggu ya, sebab
Kadang-kadang aku dah buka, lepas tu bila aku tengok benda lain, bila aku buka balik DM tu dah naik yang atas, jadi yang bawah tu dah masuk turun ke bawah. Aku nak scroll memang tak larat lah. Sebab tu aku kata hampa kena berulang berkali-kali supaya aku nampak. Okay? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.